Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Okey, menarik tuan-tuan. Inflasi Malaysia meningkat pada kadar perlahan 1.5% berbanding 1.9% sebelum ini, berbanding 2%, berbanding 3% sebelum ini. Baik. Inflasi Malaysia terus merekodkan peningkatan kadar perlahan 1.5% pada November 2023 dengan indeks mencatatkan 130.9 berbanding 129.0 pada bulan yang sama menurut Jabatan Perangkaan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzar Mahathir berkata peningkatan inflasi ini telah didorong kenaikan perlahan restoran dan hotel sebanyak 4.3%, makanan dan minuman bukan alkohol 2.6% dan kesihatan 2.3%. Selain itu, beberapa kumpulan utama yang menunjukkan peningkatan adalah perumahan, air, gas dan bahan api 1.7% katanya. Beliau berkata inflasi keseluruhan secara bulanan menunjukkan tiada perubahan pada November 23 berbanding Oktober 23 pada 0.1%. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, akan ada penyelarasan harga baru elektrik. Harga elektrik akan ada penyelarasan harga baru kerana kalau ingat lagi pada Jun tahun lepas kerajaan mengatakan bahawa penyelarasan harga elektrik akan dibuat setiap 6 bulan. So ini dah masuk bulan ke-6 Bulan 12 ini bulan ke-6. Saya jangkakan mungkin selepas Christmas ini akan ada kita dengar ke hari ni. Ada tak hari ni penyelarasan harga elektrik? Tak ada hari ni kan? Hari ni tak ada kan? Okey, tak apa. Julai yang diumumkan adalah Julai lepas. So the next one adalah pada bulan Disember atau Januari ini untuk tempoh Januari sehingga Jun. So setiap 6 bulan sememangnya harga tarif elektrik akan dilihat dan dipantau semula kerana sekarang ini kerajaan menyasarkan untuk ada subsidi bersasar, terutama antara lainnya adalah berkenaan dengan elektrik. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini TNB Electricity tidak lagi berada di bawah Nik Nazmi, sekarang ini berada di bawah YB Fadilah, YB Putrajaya, tempat saya, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri. Baik. Nah, menyentuh persoalan ini sebenarnya, kenapa dia kata meningkat perlahan? Ni ada orang tak faham kan? Kadar inflasi ni diambil daripada apa, Is? Kadar inflasi ini secara umumnya melihat kepada apa yang dipanggil sebagai CPI, Consumer Price Index, indeks harga pengguna. So daripada tempoh 2010 kali terakhir indeks harga pengguna itu diletakkan sebagai bakul yang kalau indeksnya 100, sekarang ini daripada 2010 sehingga tahun 2023 kenaikan harga adalah sebanyak 30 mata. Kalau kita tengok tadi 130. So dia akan nilai kenaikan harga daripada satu ke satu, dan yang kita risaukan kenaikan harga yang terlalu cepat dalam kadar 4%, 5%. Kerana apa? Bila kadar perubahan itu terlalu cepat, bermakna harga barang berubah terlalu cepat. Sebab itu dia kata meningkat tetapi perlahan. Maksudnya peningkatan itu berlaku dalam kadar yang perlahan. Peningkatan itu ada. Now, apa akan jadi kalau sekiranya kadar inflasi itu menurun menjadi kosong atau negatif? Bila harga negatif, indeks harga pengguna bermakna dia telah makin kurang, bererti harga barang itu sudah mula menurun. Yang okeynya bila nanti dia pergi kepada harga yang okey, which is 120, 110. Yang teruk bila dah makin turun sehingga bawah daripada harga indeks pengguna pada tahun 2010. Yang itu nanti menunjukkan bahawa sebenarnya daripada segi pembelian, rakyat sudah kurang membeli. Itu salah satu indikatornya lah. So kalau kita belajar makroekonomi secara umumnya itu yang dapat kita lihat. Jadi kita nak kadar itu bertambah tetapi dalam kadar yang perlahan. Sebab apa? Dengan pertambahan itu kita nampak sebenarnya ada sebab. Kadang-kadang pertambahan itu drastik kerana pengguna terlalu pembelian ataupun demand itu terlalu banyak daripada supply. Itu ada satu kemungkinan. Tetapi ada juga kemungkinan bahawa sebenarnya harga kos kos asas ataupun kos tersebut telah meningkat naik dengan harga yang tidak sewajarnya disebab contoh peperangan, ada bencana alam, ada ribut taufan, ada banjir, ada kemarau dan sebagainya, menyebabkan supply kurang berbanding dengan demand. Ini bukan sebab permintaan itu lebih, tetapi kerana supply kurang. Ada juga berlaku di mana dalam keadaan bila perlahan ini juga belum tentu bermaksud baik, tetapi okey. Ini berkemungkinan juga rakyat mula menyimpan berbanding dengan berbeli. So sebab itu kita satu indikator saja tak cukup.
kan, untuk kita nak mengatakan keadaan ekonomi kita baik atau buruk. So kita kena tengok secara keseluruhan. Kalau kita tengok kadar USD hari ini pun telah mengukuh pada kadar RM4.63 berbanding 1 USD. Dalam tempoh hari ini telah menurun, kalau kita kata telah mengukuh berbanding USD, maksudnya RM naik, USD menurun dalam kadar yang baik. So indikator-indikator ini, inflasi kita mula perlahan, bermakna kalau dilihat daripada USD dan lihat daripada kadar inflasi, so our economy now getting better. Not yet good, but it's going towards that. Dan kita harapkan perkara ini berterusan dalam tempoh-tempoh masa yang akan datang dengan cara kerajaan mengawal pergerakan harga barang supaya tidak berlaku shock ataupun kerenjatan atau kejutan di dalam harga barang. Macam kita tengok hari tu, seperti bila tak ada, apa orang kata, tak ada beras umpamanya, ataupun berlaku banjir menyebabkan tak ada telur kan. Benda-benda itu kita nak elakkan. Jadi kita dah berjaya menyelesaikan beberapa perkara yang telah ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini.